Kasih dan ingatan ku hanya padamu, tiada yang dapat menafikan itu. Hidupku penuh arti sejak kita bertemu. Hadirmu menerangi mendung di hatiku. Siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimana jika tidak ku rindu. Siapalah diriku tanpamu. Oh bagaimanalah jika tidak ku rindu. Apalah arti diri andai di kau bersedih. Diam menggembirakanmu. Biarpun leherku putus untuk itu, demi Allah ku rela berada di jalanmu. Man ana dengan perkataan syukur itu, dia menstabilkan emosi kita, menenteramkan jiwa kita, dia melapangkan dada kita, melapangkan hati kita. Bahkan bukan itu sahaja, tetapi juga dia menambah keimanan kita apabila disebut. Apabila diperakukan di dalam hati, apabila dipertontonkan bentuk syukur itu dalam bentuk tindakan, kelakuan, ibadat, kerja, kehidupan sehari-hari, dia juga meningkatkan daya potensi diri, tapi dia membangunkan daya potensi dalam diri seseorang itu kalau dia injek syukur dalam hati dia. Inspirasi, Inforia, Islam, semuanya di radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uka. Wasta'in billahi wa la ta'jiz. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kadha kana kadha wa kadha. Walakin qul qaddara Allah wa ma syaa Allah fa'al. Fa inna law taftahu 'amal asy-syaitan. Maksudnya, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Pada setiap perkara ada kebaikan. Tekunlah kamu atas sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mintalah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu berputus asa. Jika kamu ditimpa sesuatu bencana, janganlah berkata, kalaulah aku berbuat demikian, maka akan menjadi demikian dan demikian. Akan tetapi berkatalah, Allah telah mentakdirkan dan barang yang dikehendaki oleh Allah, pastilah Allah akan lakukan. Kerana kata-kata lau, iaitu kalaulah, dapat
menjadi pembuka perbuatan syaitan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء ادفع عنا كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة ومن عدو من الإنس والجن ومن الشيطان وإبليس وما يطير في الهواء وما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Buat orang-orang Sarawak, jangan lupa dengarkan radio IKIM di 93.7 FM di Kuching, Sarawak. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Anda kini sedang mendengar Ekspresi IKIM bersama Haji Faiz Haji Osman.
Allah, 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 Allah Maha Besar, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah, Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar, Allah, Allahu Akbar, Allah, Teruskan kisah anda bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda teman-teman, kan saya Faiz Haji Osman. Hari ini pertemuan kita Rabu 9 malam. Kita bawakan rancangan legasi untuk kita bicarakan isu berkaitan mahasiswa, pandangan mereka dan idea golongan belia pemuda untuk generasi kepimpinan negara, insyaAllah pewaris kepimpinan negara. Dan pada malam ini Legasi akan membawakan tajuk Siswa Membantu. Sejauh mana hari ini kita nak melihat anak-anak muda terutamanya, adakah mereka ini benar-benar ringan tulang dalam memberikan bantuan, dalam apa jua bentuk bantuan. InsyaAllah kita bawakan perbincangan kita, dan saya bersama dengan adik pelajar kita ni, Saudara Muhammad Saiful Amirul Syahrul Nizam, merupakan tokoh siswa Universiti Malaysia Kelantan 2021, bahagian kesukarelawanan kemanusiaan. InsyaAllah kita dengarkan diskusinya bersama dengan tajuk Siswa Membantu waktu ini dalam talian bersama dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat kita, panggil apa ni? Saiful Ya betul. Alhamdulillah saya sihat. Alhamdulillah. Saya nak panggil ni DJ Faiz Boleh. Okey, baik. Okey, dan kali ini kita nak bawakan tajuk Siswa Membantu sebab hari ini kita lihat banyak terutamanya peranan anak muda dalam membantu, dan baru-baru ini negara kita dilanda dengan musibah banjir kan, dan tidak ketinggalan juga rakan mahasiswa dalam kesibukan cuti untuk final, belum final lagi cuti untuk apa dah nak exam, study week minggu depan. Ya betul. Dalam kesibukan nak belajar, belum study week pun lagi, tapi masih lagi boleh luangkan masa membantu masyarakat yang memerlukan, dan beri semangat lah paling kurang kan kepada mereka yang terjejas ekoran banjir. Dan kita nak bersama dengan Saiful, tapi sebelum kita cerita panjang lah Saiful, bersama dengan bicara kita tajuk malam ini Siswa Membantu ini, kita nak kenal dululah Saiful di Universiti Malaysia Kelantan, jurusannya apa, dasar berapa, asalnya orang mana. Silakan Saiful. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir wa la tu'asir wa tahmid bil khair. Baik, nama saya Muhammad Saiful Amirul bin Syahrul Nizam, DJ. Saya ni berasal daripada negeri Perak, di Batu Gajah, Perak. Kalau pendengar-pendengar pernah tengok cerita Munafik 2, iaitu Istana Abuja, itu adalah berhampiran dengan rumah saya. Itu adalah Kelly Castle, tempat lakonan tersebut. Berhampiran dengan rumah saya lah. Okey, saya sekarang ini sedang menuntut di Universiti Malaysia Kelantan dalam jurusan Ijazah Sarjana Muda Pelancongan dengan kepujian. Saya orang tourism lah. Okey, dan saya betul. Saya sekarang ni tahun 3 lah sekarang. Tahun 3. Dan semester 5 sekarang ni. Sekiranya sem depan, tahun depan lah akan berada di latihan industri bersama di lapangan, di industri, untuk sama-sama kita belajar lagi situasi sebenar dalam bidang pekerjaan. InsyaAllah saya pun banyak yang kita nak bincang, banyak yang kita nak sembang dalam legasi kita pada kali ini. Anda boleh terus menonton sama ada menerusi Facebook Live kita IKIM FM, ataupun anda juga boleh menerusi siaran di YouTube. Kami juga bawakan siaran YouTube untuk live waktu ini sambil dengarkan dekat radio. Ikutlah platform mana pun. Kalau adik kakak di Kelantan 89.8, anda boleh dengarkan siaran kami waktu ini. InsyaAllah kita bawakan tajuk kita Siswa Membantu bersama dengan Saiful Amirul. InsyaAllah beliau nak kongsikan banyak pengalaman dan yang terkini
Saiful turut bersama dengan YB Mencu KPT juga baru-baru ini banjir di negeri Kelantan, yang mana turun padang membantu masyarakat setempat. Dan kita nak tahulah dalam kesibukan belajar, apa yang mendorong Saiful dan juga kawan-kawan lah, ramai ke waktu tu misi lebih kurang? Okey, baik. Terima kasih DJ. Okey, berkaitan dorongan ini kan, yang pertama sekali adalah perkara yang mendorong saya untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kesukarelawanan ini adalah berkaitan dengan minat. Kalau para penonton sekalian, kalaulah orang kata tak ada minat, dia kurang sikit, betul tak DJ? Tapi kalau kita ada minat melakukan sesuatu perkara itu, insya-Allah apa saja yang kita lakukan, termasuk lain-lain perkara pun, kalau kita ada minat, confirm, saya jamin ianya akan dipermudahkan dan ianya menjadi satu dorongan utama untuk kita melakukan perkara tersebut. Itu adalah yang pertama lah yang saya sangat tekankan, iaitu minat. Dan untuk para penonton sekalian semua, saya ini memang orang kata minat lah untuk orang kata melakukan aktiviti-aktiviti kesukarelawanan ni. Kalau kita flashback sikit, di bangku sekolah lagi, saya dah pun orang kata menggerakkan sendiri. Saya masih juga menyertai mana-mana aktiviti, tapi saya dah try untuk menggerakkan sendiri. Di bangku sekolah lagi saya dah mulakan. Jadi daripada bangku sekolah tu, saya bawa semangat ataupun minat ini tadi ke bangku universiti pula. So saya teruskan melakukan aktiviti-aktiviti kemasyarakatan kesukarelawanan ni di universiti. Dan alhamdulillah orang kata di samping saya juga yang keduanya ada semangat dan sokongan daripada orang-orang sekeliling yang menjadi dorongan utama jugalah. Terutamanya sekarang ini, kalau dulu ada guru yang sentiasa memberikan semangat, sentiasa memberikan motivasi untuk saya terus berkecimpung dalam kesukarelawanan. Sekarang ini di universiti kita ada pensyarah. Dan saya nak bagi kredit sikitlah pensyarah yang selalu memberi dorongan kepada saya, pensyarah di fakulti saya sendiri, iaitu Fakulti Hospitality Pelancongan dan Kesejahteraan. Dan juga sekarang ini pun saya di semester 5, salah satu subjek yang ada di semester 5 ni untuk pengetahuan DJ Faiz adalah subjek kesukarelawanan yang diajar oleh Madam Raziliana. So dia mengajar saya dalam subjek tersebut, dan ini satu orang kata ilmu lah. Apa yang saya dapat daripada dia pun, dia banyak berkongsi berkaitan dengan isu berkaitan dengan ilmu kesukarelawanan, dan itu saya ambil dan saya terapkan dalam setiap apa yang saya lakukan. Begitu juga dengan kalau di staf HCP, Hal Ehwal Pelajar pun, mereka banyak membantu saya dalam orang kata kita melakukan aktiviti kesukarelawanan. Sebab untuk pengetahuan DJ Faiz dan para pendengar sekalian, saya juga bukan salah seorang majlis perwakilan pelajar. Jadi orang kata bila majlis perwakilan pelajar ini berkait rapat secara langsung dengan pihak HEPA. Jadi HEPA ini pun memberikan sokongan yang padu, yang kuat untuk kita melakukan aktiviti ini, dan ianya menjadi satu dorongan buat saya. Terusnya rakan-rakan lah, itu adalah orang kata yang paling hampir dengan kita, rakan-rakan. Dan orang kata rakan inilah yang menjadi orang kata adik-beradik kita dalam buat perkara kesukarelawanan. Kerja-kerja kesukarelawan. Ya, betul. Tanpa kita, takkan kita nak bergerak seorang kan. Aktiviti kesukarelawanan ini memerlukan satu tenaga, satu orang kata kerjasama pasukan yang cukup kuat. Jadi rakan-rakan alhamdulillah tampil untuk memberikan dorongan yang cukup hebat, cukup baiklah bagi saya. Mungkin saya boleh sebut sikit DJ Faiz, rakan yang selalu bersama dengan saya ialah mungkin dia dengar kita pada malam ini. Muhammad Farid bin Zainal merupakan orang kata yang paling rapat lah, yang bantu saya. Terusnya saudara Arif Ikram, Ashraf, lepas tu kita ada Akid, banyak lagi lah, Rozimah semua, Nurul Izzati Harrison. Itu merupakan rakan-rakan yang paling rapat, dan banyak lagi yang saya tim yang sama-sama turun padang untuk membuat kerja-kerja kesukarelawanan. Dan Saiful, Saiful ambil jurusan pelancongan. Selalunya bila orang melihat bidang ini, bidang yang memang nak pergi jalan-jalan, suka-suka. Tak tahulah, setengah orang nampak travel ataupun tourism ini satu bidang yang memang nak pergi jalan, nak ambil gambar seronok-seronok. Tapi dalam masa yang sama, Saiful nak turun padang kawasan-kawasan banjir ini, memang pastinya bukanlah kawasan yang cantik, bukanlah ada fasiliti-fasiliti yang hebat, sebab mereka dah ditimpa bencana. Jadi macam mana Saiful nak selarikan apa yang dah Saiful belajar? Yalah, macam Saiful sebut tadi, ada bidang
kesukarelawanan yang diajar di universiti. Bagaimana Saiful pula nak selarikan dengan apa yang dah Saiful belajar, dapat sama-sama kita terapkan bersama dengan masyarakat? Ke tak perlu pun belajar secara formal untuk anda ada nilai membantu orang lain dekat luar? Okey, berkaitan dengan apa yang saya belajar. Kadang-kadang kan apa yang kita belajar dalam kelas itu tak sama dengan apa yang kita belajar secara lapangan. Okay. Jadi mungkin kita belajar dalam kelas tu kita perlu untuk fulfill untuk kita jawab exam dan sebagainya. Jadi, tapi teori-teori lah kan? Betul, secara teorinya untuk kita jawab peperiksaan dan sebagainya. Tapi saya lebih gemar kalau kita ni orang kata tambahkan ilmu kita tu daripada jalanan. Ilmu yang kita keluar untuk mencari sendiri yang tiada dalam kelas yang diajar oleh pensyarah. Jadi sebagai contoh ni kan, tourism dan juga kesukarelawanan. Memang dalam kelas kita belajar berkaitan dengan tourism ni tempat-tempat yang cantik, tempat-tempat yang menarik yang orang yang nak pergilah kan. Jadi bila saya keluar membuat aktiviti kesukarelawanan ni, secara tak langsung saya travel juga tempat tu. Sebagai contoh, ke Rantau Panjang. Saya jarang pergi ke Rantau Panjang. Jadi sementara kita nak pergi buat aktiviti tu, kita pergi travel ke Rantau Panjang. Dan orang kata boleh kenal macam mana Rantau Panjang ni. Macam ni. Walaupun kita pergi tu dalam musibah sebagainya, tapi ada juga tempat-tempat yang boleh kalau lepas banjir ni boleh kita pergi. Sebab menarik macam tu. Begitulah untuk saya, orang kata kita relate kan apa yang saya belajar berkaitan dengan tourism dengan kesukarelawanan tu. Saya suka apa yang Saiful sebut berkaitan dengan ilmu di jalanan, sebab setengahnya anak muda hari ini tak melihat ilmu yang dapat secara informal ataupun apa orang kata ilmu yang bersahaja, yang tak perlu pergi masuk dewan kuliah, yang tak perlu pagi-pagi bangun nak kena menghadap Google Meet bersama dengan pensyarah. Tapi selepas ini Saiful, kita nak berehat sekejap, nak tanya dengan Saiful bagaimana pandangan Saiful anak muda hari ini. Okey, Saiful dan kawan-kawan yang Saiful sebut nama tadi, alhamdulillah ramai mereka sangat bekerjasama untuk bantu orang lain di luar. Tapi bagaimana saya pun melihat secara keseluruhan anak muda hari ini, adakah kuat semangat kesukarelawanan dalam diri mereka, ataupun ada setengah orang yang tak tahu pun kawasan ni banjir, tak peduli pun. Jadi kita nak tahu jugalah bagaimana saya pun melihat perkara ini. Kembali selepas ini anda boleh terus menonton menerusi live Facebook IKIM FM, di YouTube channel kita IKIM, dan dengarkan di radio untuk Legasi Siswa Membantu. Jadi jangan ke mana-mana. Saat yang kutunggu, saat aku melihat wajah-wajah itu, saat bulan hilang, bintang redup, senyummu mengganti cahaya. Kau dan diriku, dirinya, mereka, kita semua di sini bernyanyi la la la, yeah yeah yeah, indahnya kita bersama, la la la, yeah yeah yeah, indahnya kebersamaan. Saat yang kutunggu, saat aku melihat wajah-wajah itu, saat bulan hilang, bintang redup, senyummu mengganti cahaya. Kau dan diriku, dirinya, mereka, kita semua di sini bernyanyi la la la, yeah yeah yeah, indahnya kita bersama, la la la, yeah yeah yeah, indahnya kebersamaan. Diriku, dirinya, mereka, kita semua di sini. Na 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 na. Oh, oh.
bersama. La 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 la, yeah 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 yeah. Senyum mengganti cahaya, indahnya kau bersama. Oh, indahnya kebersamaan. Indahnya kau bersama. La la la, yeah yeah yeah. Indahnya bersama. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Surah Ar-Rum ayat 21. Jom muhasabah diri dan keluarga kita mengikut contoh keluarga Sakinah Imam Al-Ghazali dalam silibus forensik keluarga menerusi Pesona di Zahra bersama Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin pada setiap hari Isnin pukul 10 pagi di Aspirasi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tahun baru ni, jom kita tetapkan azam baru, strategi baru, sasaran baru dan hari baru yang lebih baik. Wah, terbaik Man. Kita kembali semangat untuk nak bangunkan semula perniagaan kita. Jom, bangkit Adam. Tiba masanya kita baiki kegagalan menjadi kejayaan. Ayuh bersama kami jana semula perniagaan anda dengan mengiklankan produk dan perkhidmatan kepada 1.442 juta pendengar Radio IKIM. Rebut peluang diskaun 20% dalam tempoh terhad bagi tempahan pakej khas Ramadan Radio IKIM. Info lanjut hubungi unit pemasaran IKIM di talian 012-686-9236 atau 017-345-2564. Syekh Abdullah Fahim. Tuan Syekh Abdullah Fahim atau nama asal beliau Abdullah bin Ibrahim bin Tahir dilahirkan pada tahun 1869 Masihi bersamaan 1286 Hijriah di Mekah. Ada juga pendapat yang menyebut beliau dilahirkan di Kubur Panjang, Kedah. Beliau diberi nama Fahim yang membawa maksud orang yang faham. Syekh Abdullah Fahim mendapat pendidikan dan dibesarkan dalam lingkungan persekitaran ilmu sejak kecil lantaran latar belakang keluarga dari kalangan yang berilmu. Ayahnya Haji Ibrahim, seorang tokoh agama yang alim dan mahir dalam bacaan Al-Quran. Manakala datuknya pula Haji Tahir yang berasal dari Patani juga sangat memahami dan mendalami ilmu-ilmu Islam. Syekh Abdullah Fahim mewarisi dan mempelajari ilmu agama daripada ulama besar di Mekah dan Madinah. Beliau juga seorang yang gigih mengajar kepada masyarakat dan menyebarkan ilmu-ilmu keislaman sama ada ketika menjawat jawatan Mufti Pulau Pinang atau sebelumnya. Pada zamannya, Syekh Abdullah Fahim termasuk salah seorang ulama yang mahir dalam ilmu falak. Oleh kerana itu pendapatnya telah diminta untuk menentukan waktu yang sesuai bagi kemerdekaan Tanah Melayu. Lalu beliau mencadangkan 31 Ogos 1957 selepas membuat kiraan hisab berdasarkan takwim hijrah. Semasa hayatnya, Syekh Abdullah Fahim adalah seorang ulama Melayu yang memainkan peranan penting dalam mencorak perkembangan Islam di Malaysia. Beliau tokoh agama yang mahir dalam pelbagai bidang ilmu Islam. Syekh Abdullah Fahim wafat pada tanggal 12 Zulqaidah 1380 Hijrah bersamaan 27 April 1961 Masihi di Seberang Perai, Pulau Pinang ketika berusia 91 tahun.
24 jam sentiasa mendampingi. Indah dengan muzik Islami dan program dakwah. Allah Subhanahu wa taala kita melihat qada dan qadar. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terus ikuti kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami Legasi. Kita bawakan rancangan pada malam ini setiap Rabu 9 malam. Dan minggu ini masih Legasi dan insyaAllah minggu hadapan ni ada forum remaja yang akan kita bawakan diskusi lebih berat untuk kita dengarkan pandangan anak muda dan juga golongan profesional dalam menyelesaikan salah satu isu. Dan pada malam ini kita bawakan tajuk siswa membantu. Bagaimana hari ini kita melihat anak muda? Adakah mereka kuat semangat untuk membantu ataupun mereka jenis yang malaslah nak peduli, nak buat kerja sendiri je. Kita tanya dengan Saiful sendiri. Beliau merupakan tokoh siswa Universiti Malaysia Kelantan, bahagian kesukarelawanan kemanusiaan. InsyaAllah kita dengarkan banyak dah Saiful kongsikan. Yang menarik tadi adalah ilmu di jalanan yang tak semua orang pun ambil tahu, sebab ialah saya dah berada di bidang pekerjaan dah lama dan Saiful mungkin selepas ini nak masuk ke bidang pekerjaan. Percayalah, majikan hanya melihat beberapa aspek sahaja di atas kertas, apa tu orang kata, sijil, CV anda, dan selebihnya apa yang anda dapat, pengalaman-pengalaman anda di luar dewan kuliah. Dan Saiful, bagaimana Saiful melihat anak muda hari ini, kawan-kawan sebaya Saiful, yang adakah mereka ini kuat semangat nak membantu? Kalaupun bukan dalam misi-misi besar, misi-misi banjir dan sebagainya, tapi mungkin membantu kawan-kawan di kampus ataupun bantu jiran-jiran ahli masyarakat di kampung, di tempat tinggal mereka dan sebagainya. Adakah masih kuat semangat membantu di kalangan anak muda ataupun mereka jenis malas nak cakna tentang isu-isu ini? Okey, baik. Terima kasih DJ Faiz. Okey. Berkaitan dengan orang kata semangat mahasiswa ni, saya kalau daripada pandangan saya masih lagi kukuh dan kuat. Saya berani katakan sebabnya berdasarkan pengalaman apa yang saya dah lalui. Kalau contoh, kita ambil contoh paling terdekat adalah misi banjir yang baru saja dilakukan oleh Universiti Malaysia Kelantan. Kalau kita lihat dekat situ, berebut-rebut mahasiswa kita nak jadi sukarelawan, sampai orang kata kita nak bawa 2 bas je tapi yang isi terlalu ramai. Itu menunjukkan satu orang kata mereka tu sangat berminat nak menyertai misi-misi. Dan juga kalau untuk pengetahuan DJ Nas juga, DJ Faiz, maafkan saya, kita lihat juga mahasiswa kita ni sanggup menyumbang dari segi wang tunai. Mungkin ada di antara mereka yang ada kekangan masa untuk menyiapkan assignment yang mereka sedang hadapi, tapi mereka ini menunjukkan semangat mereka bagi orang kata wang tunai. Dan inilah orang kata yang sangat bagus bagi saya. Kalau mereka tak dapat nak menyumbang melalui tenaga, mereka menyumbang melalui wang tunai. Dan ada juga mereka ini yang menyumbangkan dalam bentuk barangan. Kita di UMK, kita ada satu pusat pengumpulan dan Alhamdulillah ianya mendapat sambutan yang cukup baik, cukup mantap daripada mahasiswa kita, yang mereka menyumbang barang-barang tu letak dekat pusat pengumpulan. Dan kita akan ambil barang-barang tu dan hantar kepada pusat ke masa-masa banjir. Dan ada juga yang mahasiswa yang orang kata mungkin dia tak dapat nak bantu dari segi wang ringgit, mungkin dia tak dapat bantu dari segi tenaga dan juga barangan, tetapi mereka membantu masa-masa banjir ataupun orang-orang yang ditimpa musibah ini melalui motivasi. Mereka call kawan-kawan mereka, tanya khabar macam mana, dan mereka bersolidariti untuk orang kata menunjukkan kebersamaan mereka menghadapi kesusahan. Walaupun kita berada di kampus, kawan-kawan kita yang susah berada di kampung yang sedang dilanda banjir, tapi kita sama-sama di kampus untuk menunjukkan solidariti dan motivasi kepada mereka supaya jangan putus asa. Sebab kita orang kata di UMK ni ibarat satu keluarga, dan mahasiswa di seluruh, saya percaya di seluruh IPT pun melakukan perkara-perkara yang sama seperti apa yang UMK lakukan. Dan saya percaya mahasiswa kita hari ini, orang muda pada hari ini masih lagi orang kata mempunyai sikap ataupun tanggungjawab yang besar, yang orang kata sudi untuk membantu masa-masa banjir ataupun musibah yang melanda. Okey, bagaimana Saiful? Bila Saiful turun padang bersama dengan YB Menteri KPT, melihat sendiri apa ni orang kata kepimpinan teratas lah di Kementerian Pengajian Tinggi turun padang untuk sama-sama membantu dan wujudkan satu inisiatif agar warga kampus, warga KPT, adik-adik pelajar kita di institusi pengajian tinggi itu turun padang bersama membantu. Bagaimana saya melihat inisiatif yang dibuat oleh pihak KPT melalui YB Menteri sendiri
untuk sama-sama menggalakkan, walaupun ini mungkin ialah setengah orang rasa ianya akan mengambil beberapa masa. Kalau nak turun padang ke negeri-negeri lain, ambil mungkin 2-3 hari untuk buat kerja-kerja kesukarelawanan ini, akan habis masa di situ dan mungkin nak kena arrange balik priority untuk belajar itu. Tapi dalam masa yang sama, KPT dah buat satu inisiatif yang ramai melihat ini satu perkara yang bagus. Saiful sendiri melihat perkara ini, bagaimana inisiatif KPT untuk lahirkan ramai sukarelawan terutama di kalangan mahasiswa. Okey, baik. Terima kasih. Saya setuju dengan apa yang dikatakan. KPT dah menjalankan satu inisiatif yang cukup baik dan saya nak ucapkan terima kasih di kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri KPT kerana orang kata sudi turun padang bersama dengan mahasiswa, bukan saja di UMK tapi saya lihat mahasiswa-mahasiswa di universiti lain pun Yang Berhormat Menteri turun bersama. Jadi ini satu orang kata inisiatif yang cukup baik untuk mengeratkan hubungan antara mahasiswa, universiti dan juga KPT. 3 elemen utama ni perlu digabungkan dan kita dah pun menzahirkan perkara itu dalam orang kata misi bantuan. Dan saya lihat ini adalah satu orang kata galakkan lah daripada pihak KPT untuk kita mahasiswa-mahasiswa ini supaya mereka ni rasa KPT dan universiti cakna akan mereka. Ini satu inisiatif yang baik dan orang kata ianya akan mengeratkan lagi hubungan antara pihak KPT dan sebagainya. Ini satu yang orang kata walaupun ianya berlaku dari segi musibah banjir, tetapi itu dah cukup bagus bagi saya untuk kita orang kata menunjukkan rasa bagus dan prihatinnya KPT dan juga universiti terhadap mangsa-mangsa banjir. Sebab itu saya pun alhamdulillah lah berkesempatan untuk bersama dengan Yang Berhormat Menteri. Ke mana baru ni? Rantau Panjang? Ya betul, kita ke Rantau Panjang dan Pasir Mas saya. So saya bersama dengan Yang Berhormat Menteri KPT dan saya bersama dengan dia untuk turun ke rumah mangsa banjir. Jadi itu satu pengalaman bagi saya dan tak pernah kan, alhamdulillah dapat pengalaman tu. Lepas tu pengalaman orang kata membantu mangsa banjir bersama dengan Menteri KPT itu satu orang kata berharga lah bagi saya. Apatah lagi apabila ianya membuat satu inisiatif yang baik untuk mahasiswa. Saya percaya mahasiswa yang terkesan itu akan dapat lebih manfaat lagi. Jadi orang kata untuk mengatakan DJ Nas juga, DJ Faiz juga, masa pertama kali turun di Rantau Panjang tu saya naik sampan pergi rumah student. Okey. Ada pelajar yang turut terjejas banjir ketika itu. Betul. Betul. Saya naik sampan pergi. Itu satu pengalaman buat saya lah sebab saya dekat Perak tak pernah rasa banjir macam tu. Satu, Saiful sendiri pengalaman berada di lokasi orang panggil apa, ground zero kan, berada di kawasan banjir tersebut. Saiful sendiri melihat situasi itu dan bagaimana perasaan Saiful waktu itu untuk membantu mereka yang terkesan. Terutamanya kalau Saiful sebut tadi ada pelajar juga yang terkesan, bagaimana Saiful melihat situasi mereka dan perasaan Saiful ketika itu dapat turut sama membantu. Okey, baik. Masa saya cerita pengalaman ni. Masa apabila saya tak tahu yang rumah pelajar itu masih lagi berair, ada air. Sebab saya call tu dia cakap rumah saya berair. Saya ingatkan air tu setakat buku lali macam tu. Yalah. Dekat pinggang. Saya macam tak sangka juga. Macam Allah Akbar. Saya rasa macam walaupun masa tu rasa macam sedih kan. Yelah tengok keadaan macam tu. Tapi kita teruskan juga. Saya cakap dengan kawan-kawan saya, tak apa. Air, cakap pinggang pun kita redah je. So, alhamdulillah kita ada sampai. Rakan-rakan saya pun tak putus semangat. Walaupun mereka agak terkejut masa mula-mula sampai tu, ada air macam, bahaya ni lah. Tapi kita dah niat untuk bantu. Kita teruskan, buatkan intizam masa tu. Naik sampai macam gini saya pegang dua-dua. Pengalaman saya naik sampai tak ada kan. Itu sekali pertama je saya takut juga. Tapi dia bukan naik sampan nak melancong tau Saiful. Beza lah, naik sampan nak melancong lah. Beza dengan naik sampan nak pergi hantar misi bantuan ni. Betul. Itulah, lepas tu bila kita dayung sampai, akhirnya sampai ke rumah pelajar, kita bagi semangat dan sebagainya. Kita bagi motivasi kepada dia untuk terus bersemangat, terus belajar walaupun ditimpa musibah. Tapi beritahulah lecturer, insyaAllah lecturer pun kita faham dan sebagainya. Itu yang penting lah.
Dan saya tertarik dengan apa yang saya sebut bila Menteri KPT turun sendiri. Ni orang kata walk the talk. Bukan sekadar cakap tapi tunjukkan apa yang kita nak sampaikan tu kita buat bersama-sama. Dan Saiful juga sebut tadi mendekatkan pihak universiti, mendekatkan KPT bersama dengan komuniti. Sebab apa yang paling penting adalah adik-adik pelajar hari ini, Saiful dan juga kawan-kawan, anda akan keluar kembali kepada masyarakat. Apa yang anda dapat di Menara Gading ini, anda boleh kembalikan semula kepada masyarakat, bukan untuk simpan sendiri. Dan Saiful, kita nak berehat sekali lagi. Selepas inilah sedikit kita nak dengarkan pandangan dan juga pengalaman serta pesanan daripada Saiful buat anak muda hari ini, mungkin yang sebaya ataupun adik-adik Saiful yang berada di bangku sekolah yang mungkin dapat dengarkan siaran ini, ataupun ibu ayah yang mana anak-anak muda mereka banyak habiskan masa hanya di dalam bilik dengan gadget dan sebagainya. Mungkin boleh cari peluang. Tak perlu perkara-perkara besar. Kalau mungkin anda merasakan misi bantuan banjir ini terlalu besar untuk anak-anak anda, terlalu bahaya mungkin, tapi banyak lagi aspek kemanusiaan, aspek kesukarelawanan yang boleh kita terokai, yang boleh ajak anak-anak. Sebab Saiful dah buktikan, Saiful dah dapat banyak pengalaman dalam misi kemanusiaan ini, lebih dekat bersama dengan masyarakat. Dan sebab apa? Sebab akhirnya kita akan kembali kepada masyarakat untuk berkongsi pelbagai ilmu yang dah pun kita dapatkan. Saiful kembali berehat seketika, kembali sebentar kita dengarkan pesanan dan juga pandangan Saiful. Jangan ke mana-mana, Legasi Siswa Membantu, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Ku membaca warga dunia, kisah hidup penuh rintangan. Moga dia ampun segala musibah yang membangkitkan harapan. Tidak dapat aku bayangkan, tidak dapat aku hitungkan, air mata tanpa cerita, rintik hibah di malam kegelapan.
tawaran menarik. Radio IKIM membuka ruang dan peluang kepada para penaja untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan kepada lebih 1 juta pendengar seluruh Malaysia. Jom tingkatkan penjenamaan syarikat anda melalui pengisian rancangan menarik bersama tawaran iklan percuma sepanjang tahun. Rebut peluang ini dan nikmati pelbagai faedah penajaan yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Kami sedia membantu anda. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik. IKIM memberi anda lagu-lagu nasyid yang mengusik jiwa. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Terima kasih anda yang terus setia bersama-sama dengan kami. Layari terus ikim.my, dengarkan siaran dalam talian. Saya Faiz Haji Osman. Waktu ini saya bersama dengan adik pelajar kita dari Universiti Malaysia Kelantan, Muhammad Saiful Amirul Shahrul Nizam, merupakan tokoh siswa kesukarelawanan kemanusiaan Universiti Malaysia Kelantan 2021. Beliau dah kongsi banyak pengalaman, banyak cerita, dan saya kira ini merupakan antara pengalaman peribadi Saiful jugalah dapat turut sama membantu. Sebenarnya kegembiraan di wajah mangsa dengan kehadiran kawan-kawan, kan, dengan kehadiran warga kampus, itu yang sebenarnya menggembirakan. Dan saya kalau Saiful nak tahu juga, saya merupakan mangsa banjir di kawasan Hulu Langat, Selangor, dan saya melihat sendiri bagaimana anak-anak muda, ada satu keluarga yang datang ke kediaman saya, bagi tahu hanya nak bawa anak untuk melihat sendiri bagaimana kawasan banjir dan agar mereka tahu bagaimana untuk membantu. Dan inilah satu perkara dan aspek yang sangat baik, yang sangat murni untuk kita terapkan dalam jiwa generasi anak muda. Kita tak nak lahirkan generasi anak muda yang hanya pintar tapi kurang nilai kemanusiaan dalam diri mereka. Dan ini satu program yang baik yang telah pun dihasilkan oleh pihak KPT, bukan sekadar cakap-cakap di KPT semata, tapi turun padang oleh pihak YB Menteri sendiri dan juga warga KPT bersama dengan ahli kampus, adik-adik pelajar kita, dan turun kepada masyarakat. Dan sedikitlah Saiful punya pesanan kepada anak muda, terutamanya rakan-rakan mahasiswa. Sekiranya ada kelapangan waktu ataupun mungkinlah hujung-hujung minggu, tak perlu nak lapang sampai cuti semester, kan, untuk cari peluang untuk buat kebaikan sebanyaknya, sebab kita pun tak tahu kebaikan mana yang selepas ini akan dinilai amalan kita, kan. Kita naklah agar kita rebut peluang ini, bantu dengan apa cara sekalipun lah, macam Saiful sebut. Kalau tak ada kudratnya, mungkin kita boleh dapat informasi di satu-satu kampung, mereka mungkin tak pandai menggunakan media sosial, kita viralkan apa keperluan-keperluan yang mereka perlukan dari segi makanan dan sebagainya. Mungkin itu antara apa juga cara yang kita rasa terdaya kita untuk kita lakukan. Sedikit pesanan Saiful buat anak muda agar semangat kesukarelawanan dan ingin membantu itu kuat dan terus subur, bukan saja di bangku universiti, tapi selepas ini pun dapat sama-sama kita wujudkan dan kita budayakan sifat membantu ni, Saiful. Okey, baik. Pesanan saya. Okey, dekat Universiti Malaysia Kelantan kita ada dua kelab utama, iaitu Kosum Kesukarelawan Mahasiswa dan juga Volunteer Malaysia. Kosum tu dipimpin oleh saudara Indonesia, dan juga ini merupakan kelab yang terasnya kebajikan. Jadi mahasiswa Universiti Malaysia Kelantan khususnya, kalau kita nak orang kata involve melalui kelab ni, boleh. Supaya apa? Supaya kita orang kata boleh menyertai misi-misi kebajikan, bukan sahaja di banjir tetapi misi-misi kebajikan lain, seperti yang DJ Faiz katakan, kebajikan-kebajikan yang lain yang boleh dilakukan setiap minggu. Mungkin kita boleh buat gelandangan mungkin. So ini adalah kata platform yang mahasiswa UMK boleh gunakan, dan saya percaya juga bila kita melangkah keluar nanti, kita ada juga orang kata boleh menyertai NGO, pelbagai NGO yang saya lihat, antaranya NGO macam Ustaz Abid Liu, itu merupakan idola saya lah, NGO yang saya amat idolakan. Jadi mungkin mahasiswa lepas ni bila melangkah keluar, mungkin boleh menyertai gerakan-gerakan NGO ini untuk bersama-sama kita membantu. Dan di UMK juga kita ada peranan sebagai orang kata unit uniform pun cukup memainkan peranan, ya saudara DJ. Masa kita banjir itu pun unit uniform cukup mantap
antaranya adalah Suksi, Siskor, Navy. Jadi mahasiswa yang berada dalam unit uniform pun tak orang kata tak terlepas untuk menyertai orang kata misi-misi yang berkaitan dengan kemanusiaan. Jadi ini orang kata jadi secara pesanan yang saya nak berikan adalah untuk kita jangan putus asa, tak kisah siapa kita, walaupun pangkat apa kita sekalipun, kita ni orang biasa ke, orang ada jawatan ke apa ke, tapi bila bercakap soal kemanusiaan, kita adalah satu. Kita adalah manusia biasa dan kita wajar untuk membantu orang lain. Dan orang kata jangan putus asa lah. Walaupun dugaan tu mendatang macam-macam. Macam saya tadi, dugaannya air takat pinggang. Tapi jangan putus asa. Ambil itu sebagai satu ibrah lah untuk kita jangan putus asa. Jangan orang kata bila kita nampak, ada satu dugaan tu kita terus give up. So itu tak baik bagi kita. Jadi pesanan yang saya amat orang kata pegang pada diri saya adalah orang kata ikut resmi padi. Itu pesanan saya pegang. Bila kita hebat mana sekalipun, tunduk pada orang lain, kita bantu orang lain supaya orang lain itu orang kata dapat manfaat apa yang kita ada. Orang kata sebaik-baik manusia adalah manusia yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang luar sana yang mendengar pada malam ini, walaupun bukan mahasiswa, saya nak orang kata mengajak anda semua untuk terus melakukan kebaikan, terus menyertai misi-misi bantuan kebajikan supaya kita ini sentiasa menjadi orang yang sentiasa memberi manfaat kepada orang lain. Kita ni tidak orang kata mendidik diri kita supaya tidak sombong dan sebagainya, dan kita menjadi insan yang terbaik insya-Allah. Seperti yang DJ Faiz katakan, kita tak tahu amalan mana yang diterima. Mungkin amalan bagi banjir ni diterima mungkin, ataupun bagi gelandang makan itulah yang diterima. Jadi kita tak tahu yang mana satu. Banyakkan orang kata amal-amal kebajikan ni supaya kita insya-Allah nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin. InsyaAllah. Saiful, terima kasih banyak. Saya bangga ada anak muda yang tinggi sikap dan juga semangat kesukarelawanan, tak lain tak bukan untuk membantu masyarakat. Bukan sahaja yang terkesan dek musibah, tapi dalam apa juga peluang yang ada untuk sama-sama turut membantu. Sedikitlah saya nak memetik daripada kata-kata Ketua Pegawai Eksekutif Agensi Kelayakan Malaysia MQA, Profesor Dato' Dr. Muhammad Shatta Shabran. Beliau mengatakan inisiatif yang dicetuskan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad secara tidak langsung, aktiviti kesukarelawanan ini secara tak langsung dapat melatih warga IPT untuk mempunyai ciri kesukarelawanan untuk pelajar. Elemen ini katanya menjadi satu daripada kriteria diidamkan majikan untuk merekrut pekerja. Jadi anda jangan lepaskan peluang. Universiti adalah medan untuk belajar, bukan sahaja ilmu di dewan kuliah. Macam Saiful sebut tadi, ilmu di jalanan tu banyak yang boleh anda timba. Sekali lagi tahniah buat Saiful dan kawan-kawan. Saya harap agar semangat kesukarelawanan ini tidak terhenti sehingga anda bergraduasi, malah anda boleh teruskan dan lebarkan sayap untuk sama-sama membantu ramai lagi mereka yang terkesan dalam apa juga situasi di luar sana untuk meringankan beban mereka. Saiful, terima kasih banyak. Semoga sukses. Sam ni belajar untuk subjek kesukarelawanan Ya, betul. Kita doakan semoga dipermudah kembali. InsyaAllah ada ke lapangan kita boleh jemput lagi, sembang-sembang lagi, banyak lagi topik yang bakal kita bicarakan. Saiful, terima kasih. Semoga sukses untuk belajarnya. Semoga terus buat apa juga kebaikan dan niat untuk membantu orang-orang sekeliling anda. Okey, kepada semua rakan-rakan saya, terus setia bersama-sama kami. InsyaAllah legasi akan kembali semula minggu keempat bersiaran bulan Januari ini. Teruskan setia, pastinya legasi di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Saiful, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda, jadikan kami teman anda, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Tak pernah sekali ku rasa cintamu walau dalam lena, bagaikan jiwa lemah ternoda. Segala yang pernah ku ada hilang dalam sekelip mata.
mencaburi curiga. Apa sebenarnya ku mahu? Masih lagi ku dibelenggu, tak mampu untuk aku jelaskan. Ku kesali semua, sedang hati lara, hanyut dibuai dunia. Ku hanyalah manusia tak berdaya. Jauh telah ku tersasar dari janji yang ku lupa. Kau terawal dan terakhirku cinta. Selalu akan ku puja kasih yang tiada tara. Ku sering hidup berteman alasan. Saban hari ku menanggung beban. Sampai masa untuk aku mengejar kau satu-satunya cinta yang benar. Ku hanyalah manusia tak berdaya. Jauh telah ku tersasar dari janji yang ku lupa. Kau terawal dan terakhirku cinta. Selalu akan ku puja kasih yang tiada tara. Selalu akan ku puja kasih yang tiada tara. Di era digital ini, kita perlu memiliki ilmu mengetahui keselamatan cyber. Maka sebagai warga digital, kita harus fasih digital, iaitu bertingkah laku positif, beretika, berintegriti dan bertanggungjawab ke atas apa yang dilakukan di dalam talian. Menilai sesuatu informasi yang diterima dengan bijak sebelum berkongsi agar tindakan tersebut tidak memudaratkan. Jadilah warga digital yang berhemah demi kesejahteraan bersama. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Saya Lieutenant Colonel Mustafa bin Ahmad, Naib Presiden Kanan Cyber Security Malaysia, bersama-sama ke arah kesejahteraan cyber. استمروا معنا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. खुदा हाजिर है, खुदा मौजूद है, खुदा मालिक यौमिद्दीन है, खुदा रहीम है, बस तू ही करीम है, एक तू ही हक है, मालिकुल मुल्क हकुल यकीन है। Million faces around the world, but one thing is the same. In their eyes I can see a light calling out your name. हर दिन हर रात में कई मौजज़ात हैं, हर ज़र्रे में छुपी कई कायनात हैं. In your light I can feel your love, it's all that I need. When I'm alone I can hear your voice deep inside of me. Ya Khuda, tu ibtida, tu इंतहा, सजदे में तू, दुआ में तू, बस तू ही मेरी पनाह. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad
shelter from the rain. You're my strength when I'm weak. अज़ल से चली है जो तेरी ही सच्चाई है, रोशनी ये जो छाई है नूर की परछाई है. When you light I can feel your love, it's all that I see. You're the beat and the harmony that's inside of me. Ya Khuda, tu ibtida, tu इंतहा, सजदे में तू, दुआ में तू, बस तू ही मेरी पना. या खुदा, तू इब्तिदा, तू इंतहा, सजदे में तू, दुआ में तू, बस तू ही मेरी पना. ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह. Inspirasi Inforia Islami, semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah, bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah,